Bicara mengenai isu terbaru yang berlaku di Afghanistan pada ketika ini, ada juga pihak yang membahaskan perkara ini daripada sudut eskatologi, yang melihat bahawa kebangkitan Taliban yang berlaku di Pakistan itu adalah sebahagian daripada kebangkitan Islam yang dijanjikan di akhir zaman. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lebih dahulu mesti memahami bahawa Afghanistan ini adalah negara yang muncul pada era ke-18 Masihi. Saya ingat lagi pemerintahan awal yang dikatakan sebagai founder adalah pemerintahan Durrani. Pada zaman Nabi SAW masih belum wujud lagi Afghanistan ini, tapi kawasan tersebut bahagian besarnya dikategorikan sebagai rantau Khurasan. Cuma Khurasan ini lebih besar daripada peta Afghanistan sedia adalah yang turut meliputi Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran, Pakistan dan sekitar. Jadi bila Nabi SAW menyebut tentang wilayah Khurasan ini, baginda SAW ada menyebut tentang dua kategori hadis. Yang pertama yang banyak disebut pada hari ini adalah hadis mengenai panji hitam yang keluar daripada arah Khurasan, iaitu idza ra'aitumur rayata sud min qad ja'at min Khurasan fa'tuha fa innaha khalifatullahil mahdi. Kiranya kamu melihat panji hitam yang muncul daripada arah Khurasan, maka datangilah ia kerana ia adalah khalifah Allah al-Mahdi. Tapi kebanyakan hadis hukumkan hadis ini dengan dhaif. Cuma satu kategori lagi hadis yang diriwayat daripada Nabi SAW adalah hadis berkenaan dengan Dajjal. Ad-Dajjal yakhruj min ardi bil masyriq yuqal laha Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan Dajjal akan keluar daripada tanah daripada arah timur yang digelar sebagai Khurasan. Jadi dari sudut ini kita tidak boleh terlalu cepat untuk mengatakan bahawa kebangkitan Islam itu adalah kebangkitan daripada Imamul Mahdi, kerana di samping itu juga ada sisi negatif terhadap Khurasan sebagaimana disebutkan keluarnya Dajjal ini. Maka kita tidak boleh nak tentukan sehingga kepada sekarang ini. Dan cerita bab Dajjal dan Imam Mahdi ini terlalu panjang untuk kita bahaskan. Cuma kita nak fokuskan satu perkara yang penting juga adalah sikap orang yang apabila mendapat tahu perkhabaran hadis Nabi SAW bahawa walaupun hadis ini hadis yang lemah, mereka menganggap bahawa kemungkinan itu adalah tanda-tanda kemunculan Imamul Mahdi. Maka adakah betul masing-masing ke sana untuk pergi mencari dan berniat untuk bersama dengan Imam Mahdi? Sikap ini telah lama berlaku di kalangan masyarakat. Pada awal Afghanistan diserang, berperang dulu lawan Soviet, sudah ada ajakan bahawa bersama dengan mereka akan muncul Imam Mahdi. Bila berlaku perang di Syria, ada yang membacakan hadis bahawa Imam Mahdi akan menjadikan Syam sebagai halang mereka. Banyak hadis-hadis yang berkait dengan Syam tentang Imam Mahdi. Ini yang mendorong mereka untuk kemudian pergi ke sana tu. Tak kecuali juga ada yang baca hadis-hadis ni untuk mengajak berperang di Iraq, di Yaman, di Mesir. Kerana memang ada, tak dinafikan ada hadis-hadis yang Nabi SAW sebut tentang tentera-tentera Islam di akhir zaman ni. Cuma adakah cara ini betul? Jadi kita melihat dalam hadis-hadis yang lebih banyak lah. Contohnya ketika Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Imam Mahdi dibai'ah di Mekah ini, pandangan Muhammad Al-Baqir yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti menyatakan pada ketika itu orang yang berbai'ah dengannya hanya sekadar 313 orang, sedikit sahaja. Sehinggalah pada berlakunya peristiwa tentera Sufyani yang datang daripada Syam ditelan oleh bumi di Baidah, maka pada ketika itulah datanglah pasukan-pasukan umat Islam daripada Syam, daripada Iraq datang berbai'ah dengannya. Di samping itu Nabi SAW juga sebut bahawa akan berlaku munculnya ramai kumpulan-kumpulan tentera di Syam, di Iraq, di Yaman, di Mesir dan sebagainya, menunjukkan bahawa umat Islam ini berjuang di medan dan di tempat masing-masing. Mereka tidak semestinya hanya bersatu menunggu kedatangan Imamul Mahdi. Kita faham hadis ini sehinggalah Imam Mahdi baru benar-benar muncul dan diyakini bahawa dialah Imamul Mahdi yang sebenar. Barulah para ulama, para umat Islam di segala alam ini pergi ke sana. Sehinggalah Nabi sebut hatta habwan ala thalj, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Mana mungkin ada umat Islam yang berada di kawasan bersalji yang terpaksa untuk merangkak pergi berbai'ah kepada Imam Mahdi, maka perlu lakukan itu. Maka bila sampai ke tahap itu barulah kita pergi berbai'ah. Itu pun tidak semestinya Imam Mahdi akan minta kita kekal bersama dengan dia berjuang di tempat-tempat tertentu. Contohnya macam ada hadis yang menyebutkan bahawa ada umat Islam yang akan membebaskan bumi India sehingga Raja India itu beriman. Lepas daripada itu mereka meninggalkan bumi tersebut untuk kembali ke Syam dan mereka telah melihat bahawa Nabi Isa AS telah turun bersama umat Islam. Jadi kita boleh melihat kesimpulan daripada sini bahawa sehingga kepada Imam Mahdi ini muncul, kita perlu berjuang di tempat masing-masing dahulu bersama dengan jemaah masing-masing dulu dan menjaga dan menjalankan segala perintah-perintah syariat, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah bersama dengan jemaah Islam di tempat masing-masing dan tidak meninggalkan sebarang syariat yang lain daripada itu hanya semata-mata beralasan untuk mencari Imam Mahdi. Jadi inilah kefahaman sebenar yang boleh kita bina daripada hadis berkenaan dengan Imamul Mahdi ini.